أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي hubung hak semalam. Adapun kesempurnaan salam itu, bahawa engkau salamkan dengan sempurna, bahawa engkau salamkan dengan sempurna, iaitu dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullah. Itu bagi salam yang sempurna. Iaitu dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullah. Hak inilah yang paling sempurna. Hak yang dinakalkan daripada ulama dan hak yang diterimakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun barakatuh itu tidak sunat ditambah. Tidak sunat ditambah pada sembahyang fardu. Adapun pada sembahyang janazah itu ada khilaf ulama. Kata setengah sunat ditambah, kata setengah tidak juga. Sembahyang jenazah seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lafaz salam yang sempurna. Iaitu dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullah. Itulah yang dinakalkan kepada ulama, dah didapatkan, dah yang diterimakan daripada Nabi SAW. Adapun barakatuh itu tiada disunatkan. Tiada disunatkan ditambah barakatuh. Sebagaimana ditasahkan dalam majmu' bagi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Walaupun barakatuh tidak sunat ditambahkan, bahkan Assalamualaikum warahmatullah. Maka ketika warahmatullah itulah disunatkan berpaling. Assalamualaikum warahmatullah. Sunat berpaling ketika warahmatullah. Adapun Assalamualaikum itu belum lagi. Tak boleh lagi berpaling. Yang kita berpalingnya, berpaling muka ni. Ketika Assalamualaikum warahmatullah. Warahmatullah lah dipaling. Bukan Assalamualaikum warahmatullah. Bukan. Assalamualaikum warahmatullah. Bukan itu. Kalau Assalamualaikum biar tetap dulu. Biar dia tetap dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Balik. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan hanggup. Jangan kocok kepala. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada tu. Orang lekat badi. Orang badi lekat. Kerana dia biasa macam tu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bukan. Jangan kocok. Kerana kepala ni anggota besar. Nah, tak boleh bergerak-gerak sampai 3 kali. Tak boleh. Tu ingat baik. Tu. Macam manakah salamkan dengan sempurna?
dengan bahawa ada ia salam itu serta niat yang sebenarnya. Tu serta niat yang sebenarnya niat. Tu apa niat yang sebenarnya? Yakni sudah masuk dalam salam pertama. Kemudian daripada masuk pada salam yang pertama tu. Tu mana? Serta niat yang sebenarnya salam. Aku beri salam. Dan salam engkau itu akan orang yang ada pada kanan engkau. Siapakah orang yang ada pada kanan engkau? Bayan pada orang daripada malaikat dan mukminin dan segala orang yang beriman. Siapa dia orang beriman? Jin dan manusia. Itu badal pada kata mukminin. Demikian lagi pada kiri. Demikian lagi yakni seperti salam engkau akan orang yang ada pada kiri engkau. Tu. Demikian lagi apa? Demikian lagi yakni seperti salam engkau akan orang yang ada pada kanan engkau. Itu seperti. Demikian lagi yakni seperti engkau akan orang yang ada pada kanan engkau pada kiri, yakni salam engkau akan orang yang ada pada kiri engkau. Siapakah orang yang ada kiri engkau? Iaitu malaikat, jin dan manusia. Sama pertama tu. Itulah salam. Maka dalam hal kita bagi salam, kita cukup ke makhraj dia. Makhraj dia Assalamualaikum. Itu yang wajib. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan macam tu. Ada Assalamualaikum. Dia lagi berkata Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi pendekkan situ, tinggalkan alif. Tinggalkan satu alif dia tinggal. Padahalnya bagi salam ni ialah sebagai rukun dalam sembelih. Assalamualaikum warahmatullahi. Banyak tu. Bahasa tu imam gaduh-gaduh macam tu. Atau imam nak hero bacaan. Habis. Adapun kesempurnaan ikhlas itu, maka tiga keparah, maka adalah ia pada tiga perkara. Itulah. Adapun tu syarat, maka jawab belum ada lagi, lalu tu kita takdirkan pada tiga perkara, maka adalah ia kesempurnaan ikhlas. Itu pada tiga perkara. Maka ikhlas ni sucikan hati kita kerana Allah. Tak ada kerana yang lain. Tak ada kerana tu kerana ni. Maka ikhlas yang paling suci sungguhnya ialah ikhlas kerana Allah, bukan kerana pahala, bukan kerana syurga. Itu yang bersih sungguh hati. Apa? Pertama daripada tiga perkara, bahawa engkau tutup dengan sembahyang itu, tutup dengan keredaan Allah, akan keredaan Allah, bukan dengan tu. Bahawa engkau tutup dengan sembahyang itu, engkau minta dengan sembahyang itu akan keredaan Allah. Di dalam hal kita sembahyang itu, kita minta akan keredaan Allah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu minta keredaan Allah. Itu ikhlas. Dan jangan engkau tuntut akan redha manusia. Dan jangan engkau tutup, jangan engkau minta akan redha manusia, akan keredaan manusia. Apa? Seperti berkehendak manusia tu pujikan dia. Pujikan dia ni seorang yang rajin. Tu dia kehendak nak beri orang pada makan kenduri. Dah makan nasi baru. Ataupun dah makan tu bagi apa? Mengajakkan makan tu buat ni. Tu je lah tu. Tu. Kalau gitu, dalam hal kita sembahyang, bukan kita nak makan tu makan ni, dak lah. Tak ada nak keredaan manusia, nak keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Takkan kalau kita duduk ke masjid ni selalu ke orang nak buat kenduri, makan apa?
buat dakwah je pada bagi mengajakkan orang duduk masjid. Tu maka kita selalu pergi masjid supaya orang tu mengajak kita begitu, makan tu makan ni. Itu bukan dalam hal kita sembahyang, bukan macam tu. Ini ikhlas yang sempurna. Kedua daripada 3 perkara, bahawa engkau lihat akan taufik itu daripada Allah, bahawa engkau lihat, engkau pandangkan akan taufik itu daripada Allah. Jadi pandangan engkau tu lihatkan taufik yang dapatkan kita kerja kesembahyang ni dengan taufik pada Allah Ta'ala. Apa taufik? Ialah Allah Ta'ala bagi kekuasaan kepada seorang boleh mengerjakan ibadat kepada Allah. Tu mana taufik? Khalqu qudrati. Ada khalqul qudrati, menjadilah kudrat. Khalqu qudratil abdi, ada menjadi kuasa hamba ala taatillah, di atas taatkan Allah Ta'ala. Itu taufik. Allah Ta'ala jadi kekuatan masuk dalam diri kita, boleh berasa nak sembahyang ni, kita nak sembahyang semua ni. Itu taufik Allah Subhanahu Wa Ta'ala gerakkan dalam hati kita supaya kita rasa ada hendak sembahyang, hendak mengerjakan ibadat. Maka dalam hal itu kita boleh buat amal ibadat, kita ingat itu pada taufik pada Allah. Kudrat bukan kuasa kita sendiri. Supaya apa? Kita ingat taufik pada Allah, supaya kita hendak melepaskan daripada ujub dan pada riya. Tu supaya lepas pada tu. Tu kita ingat taufik. Kau lihat akan taufik pada Allah Ta'ala. Pasal apa? Yakni kerana hendak melepaskan diri daripada ujub dan riya. Tu kerana hendak melepaskan diri daripada ujub dan riya. Ujub ni perasaan. Perasaan ke diri, kata kita ni amal banyak, orang tak ada. Dan riya ni buat amal bagi orang tengok. Kalau gitu dalam hal kita buat amal, kalau kita tinggal mengerjakan ibadat kerana manusia, dikatakan riya. Kalaulah buat amal lain pada Allah, dikatakan syirik. Tarkul amali li ajlin nas riyaun. Tarkul amali li ajlin nas riyaun. Tinggalkan amal kerana manusia, itu riya. Wal amalu li ajlin nas syirkun. Da amal kerana manusia itu syirik. Tinggal amal kerana manusia tu riya. Macam kita pergi masjid, kita nak semayang, kita tengok orang macam orang duk hitai kat kita ya. Macam orang duk tengok kita, macam orang duk lihat kita tak mayang aku kerana orang duk tengok. Kerana orang sedang tengok, sedang lihat kita tinggal tak buat amal. Itu riya. Dan dalam hal kita semayang pula, kita ingat kerana orang tu, orang ni melihat kita semayang, maka itu syirkun, syirik. Ingat baik tu. Lalu tu sebab inilah kita merasakan dalam hal kita buat amal ibadat dengan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ketiga, engkau peliharakan dia ke sembahyang hingga hilang dirimu dan dengan dia tu. Ini tinggi ni. Ketiga, engkau peliharakan atau memelihara akan kesembahyang hingga hilang dirimu dengan dia, dengan semayang. Hingga hilang dirimu dengan semayang. Apa? Hingga tidak nampakkan dirimu kata semayang. Orang panggil apa? Fana. Maka martabat fana ni duk yang empat. Martabat fana yang keempat, yang kelima. Martabat fana.
yang kelima, yang keenam. Nah, teman-teman, mula-mula i'tiqadi. Yang kedua, muraqabahkan af'al. Yang ketiga, musyahadahkan asma'. Yang keempat, syuhudkan sifat. Yang kelima, fana. Yang keenam, fana'ul fana. Yang ketujuh, baka dengan Allah. Maka ketika kita sembahyang, dalam hal kita sembahyang, dapat menjagakan diri kita hilang sumun diri kita dengan sebab sembahyang itu. Tu. Apa hilang diri? Yang hingga terlupa diri kita itu sedang sembahyang. Tu. Nah, itu lupa kita. Atau hilang diri kita dengan sebab sembahyang. Apa hilang diri kita? Hilang di hati kita tu akan segala pekerjaan dunia. Tu macam tu. Terlupa diri kita terlupa di hati kita itu akan segala pekerjaan dunia. Tu maknanya hingga hilang dirimu dengan sembahyang. Apa makna hingga hilang? Yakni hingga terlupa diri di hatimu. Hingga terlupa diri di hatimu akan segala pekerjaan dunia. Akan segala pekerjaan dunia. Pada ketika duduk dalam sembahyang. Tu makna hingga hilang dirimu dengan dia sembahyang, yakni hingga terlupa diri di hatimu akan segala pekerjaan dunia pada ketika duduk di dalam sembahyang. Atau suci hati, dengan memandang kepada azamatillah, kepada azamah Allah. Suci hati dengan memandang kepada azamah Allah Ta'ala, hingga tiada ada kesedaran, di dalam diri akan segala-gala. Hingga tiada ada kesedaran di dalam diri akan segala-gala. Itu makna dia. Maka inilah dikatakan maqam fana. Maqam fana. Maqam fana ni duk martabak yang kelima. Yang keenam, fana'ul fana. Yang ketujuh, baka dengan Allah, berkekal dengan Allah. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia duduk pada martabak baka dengan Allah. Maka nak dapatkan fana'ul fana ni, mesti kita kena lalukan i'tiqadi. Kena Allah Ta'ala dengan dalil. Yang kedua, muraqabahkan af'al. Tiap-tiap gerakan kita tak lepas daripada Allah Ta'ala yang merintah. Biarkan kita nampak, kita lihat macam tu, kita pandang macam tu. Macam semua gerakan kita ni, daripada makan, minum, jalan, tidur, semua tidak lepas daripada Allah Ta'ala yang memerintah. Itu muraqabahkan af'al. Yang ketiga, musyahadah ke asma'. Musyahadah ke asma'. Maka hendak fahamkan musyahadah, mesti kena mendalami akan muraqabah. Selepas ada musyahadah, barulah naik pada syuhudkan sifat. Syuhudkan sifat Allah.
Maka ini pun sama juga, hendak tahu ke martabat syuhud mesti kena ada musyahadah. Selepas pada itulah baru naik fanaul fana bakal dengan Allah. Ini kesempurnaan ikhlas. Maka kalau kita tilik dia musannif ibaratkan engkau melahirkan diri akan sembahyang hingga hilang dirimu dengan dia dengan sembahyang sebab sembahyang, maka kita jauh langsung. Tak ada sikit habuk. Kenapa? Karena sembahyang kita sudah jadi tok nujung. Sembahyang kita barang kita hilang. Barang kita hilang, maka kita menunjukkan dalam sembahyang. Jumpa balik barang kita tu. Dengan sebab itulah ikhlas yang sempurna macam ni lah. Semua pekerjaan dunia engkau lupakan. Tidak ada kacau bilau dalam sembahyang. Atau hati engkau memandangkan kebesaran Allah SWT hingga tidak ada kesedaran dalam dirimu akan segala-gala. Itu dia. Ingat baik. Dunia yang kita rasa mahal ini di sisi Allah Ta'ala harga murah sahaja. Dunia ni rakhisatun. Dunia ni murah. Tak mahal di dunia ni. Akan tapi orang yang ditutupkan mata hati itulah dinampakkan dunia ni harga mahal. Kenapa dikata, sebab apa dikatakan murah dunia ni? Harga murah. Kerana Allah Ta'ala bagi kepada semua. Orang taat dia, orang mukmin, orang kafir, orang biasa, orang raja, laki, perempuan, semua dia bagi. Semua dia bagi dunia. Tapi akhirat dia tak bagi, melainkan akhirat ataupun syurga dia tak bagi, melainkan kepada solihil a'mal, kepada orang yang soleh amalan dia. Amalan soleh baru Allah Ta'ala bagi. Dengan sebab ni kita hitungkan kata dunia ni kemurah. Dengan sebab murah itulah tidak ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab ini orang yang kesempurnaan ikhlas dia, mesti dia lakukan sembahyang dia, jangan bagi adakan dunia dalam hati dia walaupun sedikit pun. Maka kita adakah boleh buat macam ni? Kalaulah siapa-siapa boleh buat, alhamdulillah, ini kurniaan pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebanyakan orangnya tak dapat buat tu. Kerana sibuk dengan dunia. Sibuk benar dunia. Kita tilik orang masa dahulu, kerja dia tak banyak sangat. Orang yang kerja dahulu ialah orang jadi hamba. Orang yang menjadi hamba orang itulah kerja banyak pada masa dahulu. Tapi sekarang ini, bukan hamba dak kerja banyak. Sekarang ini tokeh. Bos sekali kerja banyak. Tak cukup sehari tambah malam pula. Jadi, kita ni kerja untuk apa? Untuk kesenangan hidup ke ataupun untuk apa? Kalau nak cari kesenangan hidup, bukan tu. Pukul 4 pagi dah bangun. Pergi kerja. Balik rumah pula pukul 9 malam. Tidur sekejap je, 4 pagi, 3 pagi, pergi pula. Berapa jam sehari? Cuba tanya kat orang yang kerja-kerja tak adakah senang? Adakah senang? Kalau gitu kita bandingkan orang yang dahulu-dahulu mereka kerja sikit tapi senang. Orang sekarang kerja banyak tapi tak senang. Itulah, begitu juga apabila dah kerja kita jadi banyak, maka ni keduniaan dalam hati kita memanglah payah nak habis, payah nak hilang. Maka apabila tak hilang, kita tak akan dapat kesempurnaan ikhlas. Ingat baik, Nabi kita duduk martabat baka dengan Allah.
mentabak bakar dengan Allah. Siang hari dia dakwah orang, malam dia duduk dengan Allah. Malam dia berdoa dengan Allah, malam dia ibadat dengan Allah. Siang hari dia berdakwah. Karena dia sampai martabat bakar dengan Allah, maka bakar dengan Allah ni martabat yang ke-7. Tu. Kalau kita hendak tambah pangkat lagi, iaitu yang ke-8, yang 9, 10, yang ke-8 tajalli jalal. Yang ke-9 tajalli jamal. Yang ke-10 tajalli zat. Itulah sampai ke situ. Oh, masya-Allah. Tak apalah tu sedikit bahasan ialah ilmu tasawuf yang ramai orang-orang tu tinggal. Dan segianya dan sugianya jadi patutnya dan bagusnya bagi orang yang sembahyang itu mengetahui akan yang ia orang sembahyang itu hendak berbuat itu. Ini patut dan cantik. Segia ni mana patut, mana cantik, mana bagus bagi orang yang sembahyang itu. Segi apa? Mengetahui akan yang ia orang yang sembahyang itu hendak perbuat itu. Dan qadarnya, qadar dan qadarnya mesti dia pun kena mengetahui juga. Tu mesti kena tahu. Pertama mengetahui akan yang ia seorang sembahyang hendak perbuat itu. Dan qadarnya, qadar perkara yang hendak membuat. Sakatan perkara yang hendak nak buat, mesti dia kena mengetahui. Kerana apakah? Pasal apakah? Saya dia supaya syukurlah ia orang sembahyang itu akan Allah Subhanahu wa taala atas barang yang diberi taufik akan orang yang sembahyang. Tu akan barang yang diberi taufikkan dia ke orang sembahyang. Apa barang yang diberi taufik? Yakni daripada perbuatannya dan bacaannya. Tu. Yakni daripada perbuatannya, perbuatan sembahyang, dan bacaannya, bacaan sembahyang. Itu barang yang diberi taufik akan dia boleh kita baca. Kita baca Fatihah baik, dan kita buat apa-apa pun baik. Semua perkara itu melakukan taufik Allah Ta'ala bagi kita membaca. Bila satu hari Allah Ta'ala kehendak tak bagi kita membaca Quran, tak bagi buat kerjaan sembahyang, maka kita tak boleh sembahyang. Maka kita tak boleh nak baca Fatihah, kita tak boleh baca. Satu hari Allah Ta'ala akan hapuskan Quran dia. Satu hari Allah Ta'ala hapuskan Quran dia. Apabila Allah Ta'ala hapus, tulisan pun tak ada, bacaan pun tak ada. Bila? Iaitu akhir dunia. Pada akhir dunia Allah Ta'ala hapuskan Quran. Dan lafaz Quran pun tak ada, bacaan Quran pun tak ada. Maka masa tu manusia tak tahu nak baca apa. Hingga Fatihah sekalipun dia tak ingat. Nak baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, tak ingatlah, habis. Kerana ketika tu Allah Ta'ala menghapuskan. Dalam kitab pun hapus, dalam otak manusia pun dah hapus. Dengan sebab tu sekarang ini kita boleh bacakanlah. Kerana bacaan kita yang kita sudah baca itu ialah barang yang sudah diberi taufik akan dia oleh Allah. Tu. Maka bahawa yang semayang itu sonyo telah menghimpunkan padanya pada semayang itu beberapa bagai daripada segala kebajikan, segala kebaikan. Tu. Ni semayang. Sonyo telah menghimpunkan padanya pada sembahyang itu. Menghimpun beberapa bagai. Akan beberapa bagai. Apa beberapa bagai ni? Daripada segala kebajikan. Beberapa bagai daripada segala kebajikan. Gapo dia ke segala kebajikan? Ni bayan pada segala kebajikan. Daripada af'al, daripada segala perbuatan dalam semayang, dan azkar, dan segala zikir-zikir. Apa perbuatan semayang? Seperti qiyam, rokok,
i'tidal. Tu itu af'al bagi sembahyang. Dan azkar dan segala zikir-zikir dalam sembahyang. Nah, zikir-zikir sembahyang, Allahu akbar, zikir. Banyaklah, subhanal azim wa hamdih, subhanal a'la wa hamdih. Tu. Dalam sembahyang ada segala zikir-zikir. Tu kebajikan dia dilakukan dalam sembahyang. Maka dalam sembahyang ni Allah Taala menghimpunkan banyak bagai kebajikan dalam sembahyang. Daripada perbuatan dan segala zikir-zikir. Maka apabila berdiri hamba dalam sembahyang dan berkata ya hamba Allahu akbar, maka hendaklah ya hamba muqaranah niatnya niat hamba yang dimuktabarkan pada syarak. Habis dulu tu. Ni maka apabila berdiri hamba kepada sembahyang, apabila seorang hamba tu bangun berdiri sembahyang dan berkata ya hamba Allahu akbar, maka hendaklah ia, yakni wajiblah ia muqaranah niatnya niat hamba yang dimuktabarkan, yang dikirakan pada syarak. Kalau itu apakah muqaranah niat yang dimuktabar pada syarak? Ialah muqaranah kamaliyah dan muqaranah urfiyah. Tu muqaranah niat yang dimuktabar pada syarak, iaitu muqaranah kamaliyah dan muqaranah urfiyah. Tu muqaranah urfiyah. So satu kita berkata Allah Akbar serta muqaranahkan niat, dan serta diketahui pula akan kebesaran Tuhannya, Tuhan hamba. Akan kebesaran Tuhan, Tuhan hamba. Tuhan mana? Sifat pada kata Tuhan yang ia hamba berdiri khidmat kepadanya, kepada Tuhan. Tu yang ia hamba berdiri khidmat kepada Tuhan. Maka khidmat tu balik kita, balik Allah dikatakan makhdum, orang jadi khidmat, yang dikhidmatkan akan dia. Tu. Yang ia hamba berdiri khidmat kepadanya, kepada Tuhan. Maka maknanya Allah Akbar itu badal pada katanya. Maka maknanya apa? Allah Akbar itu, Allah Akbar itu badal pada katanya. Terlebih azam dan ajal. Terlebih azam, terlebih besar, dan ajallu, dan terlebih besar juga. Dan ajallu, terlebih besar. Maka hendaklah benar hatinya, hati hamba. Benar tu demikian pula, yakni demikian juga. Benar hati itu hendaklah benar hatinya, hati hamba. Demikian pula yang demikian juga. Apa demikian juga? Yakni seperti mulut kata Allahu Akbar. Berarti itu. Demikian pula, demikian juga, yakni seperti mulut berkata Allahu Akbar. Maka hati kita membenarkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pendek katanya, semua melekapi lah dalam semayang ni. Banyak lagi yang kita tak dapat buat. Tak dapat buat ni banyak pekerjaan semayang ni. Bukan sikit ni, banyak. Tu. Nah, hati kita kena benar. Adalah benarkan hati kita, demikian juga, demikian pula, demikian juga. Seperti mulut berkata Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Maha Besar. Maka hati kita selalu menerima, membenarkan dalam hati Allah Maha Besar. Tu. Supaya berjelira akan masuk dalam hati kebesaran Allah. Berjelira ni mereka masuk ke dalam. Jelira masuk, mana suatu keluar, masuk ke dalam jelira. So jelira masuk dalam hati akan kebesaran Allah. Dengan sebab itulah ketika mulut kita berkata Allahu Akbar, hati kita bersama. Benarkanlah Allahu Akbar. Firman Allah Ta'ala. Awak titik situ tu. Titik, demikian pula, yang demikian juga, titik situ. Nuktah. Ni isti'anah mula. Firman Allah Ta'ala, mubtada. Telah mengetahui hamba-Ku bahawa Aku yang terlebih besar daripada tiap-tiap suatu.
Besar ni yakni nisbah pangkat dan martabat. Bukan besar jisim. Tu. Telah mengetahui hamba aku bahawa aku, siapa aku sini ialah Allah. Yang terlebih besar daripada tiap-tiap suatu, terlebih besar yakni nisbah pangkat dan martabat, bukan nisbah jisim Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pangkat tinggi ni, pangkat besar ni. Tengok tu. Ada pangkat dia besar, tapi tuan kecil ya. Adanya tu, alah tuan, halau ya. Tapi pangkat tinggi tu, pangkat besar. Tu martabat besar. Ni kalau itu yang terlebih besar, yang terlebih tinggi ni sebuah pangkat dan martabat daripada tiap-tiap suatu. Dan sonyo ia hamba telah berhadap atasku, dan sonyo ia hamba telah berhadap ke atasku, padahal hamba saat itu ketika dia ni nampak ni Allah Ta'ala besar ni sebuah pangkat ni, ketika dia berhadap di atasku, atas Allah. Dan sonyo ia hamba telah berhadap atasku. Maka apabila mengangkatkan dua tangan, habis itu firman Tuhan tu, berhadap atasku, atas Allah. Maka apabila mengangkatkan dua tangannya, dua tangan seorang kepada kedua telinganya seorang, mengisyaratkan ia, nascaya. Jawab. Nas mengisyaratkan ia dan menunjukkan ia seorang melepaskan daripada tiap-tiap makbud yang lain pada Allah. Melepaskan diri. Mengisyaratkan ia seorang itu melepaskan dirinya di seorang itu daripada tiap-tiap makbud yang lain pada Allah. Daripada tiap-tiap makbud, tiap-tiap yang disembah yang lain daripada Allah Ta'ala. Ketika kita mengangkat tangan kata Allahu Akbar, maka ketika itu kita isyarat, kita menunjukkan akan melepaskan diri daripada benda yang disembahkan yang lain pada Allah. Bahkan ada Allah Ta'ala saja ketika itu. Nah, sebab tu Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Maka Allah jiwa yang aku ibadat kepadanya. Lain pada Allah, aku tidak ibadat padanya. Tu. Nah, kemudian apabila membaca, yakni kemudian daripada takbir. Kemudian pada takbir, apabila membaca subhanakallahumma, yakni maha suci Allah daripada tiap-tiap yang kejahatan dan kekurangan, bahawasanya ia ya Allah yang mempunyai bagi segala puji. Tu. Yang mempunyai, yang tuai. Bahawasanya ia Allah yang mempunyai, yang ada bagi segala puji, yakni segala puji yang empat. Puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim, puji hadis bagi hadis. Tu puji yang empat. Tu dia. Wa tabarakasmuka, yakni maha suci ia ya Allah, dan barakat pada yang menyebutkan nama-nama Allah akan pekerjaan yang dikerjanya. Tu apa akan pekerjaan dikerjanya? Apa? Yakni tiap-tiap pekerjaan itu apabila disebut akan nama-nama Allah, maka hasillah pekerjaan itu barakat. Itu makna begitu. Yakni tiap-tiap pekerjaan itu apabila disebut nama-nama Allah, maka hasillah barakat, maka hasillah keberkatan. Itu. Maka hasillah keberkatan pekerjaan itu. Hasil pekerjaan keberkatan. Kalau tak, apakah makna barakat? Barakat, barakah.
Mana apa? Ziyadatul khairi al-ilahi. Itu mana barakat. Bertambah kebaikan yang bahasa Tuhan. Kadang-kadang kita ada piti 100, tapi cukup satu keluarga. Karena itu barakat. Orang ni ada piti 1000, tapi makan tak cukup. Sampai seminggu habis. Orang ni ada 100 ya, tapi seminggu cukup dia makan. Kenapa? Karena Allah menambah kebajikan di dalam pitih dia. Karena ada keberkatan. Tu. Wa ta'ala jadduka, yakni maha tinggi qadar engkau, ini pangkat engkau. Tuhanku tu badal pada kata engkau. Maha tinggi qadar Tuhanku. Dan maha besar engkau Allah. Tu. Maha besar engkau. La ilaha ghairuka, yakni tiada yang menjadikan dan yang memberi rezeki dan yang disembah yang lain pada engkau. Tiada yang dahulu dan yang kemudian, yakni pada engkau. Hanya engkau lah kena kepada Tuhan yang menjadikan dan Tuhan yang memberi rezeki dan Tuhan yang mensembah. Yang dahulu dia kemudian. Engkau lah. Kata apakah rezeki? Maka rezeki ini khilafkan dua kaum. Khilaf ulama di atas dua kaum. Kaum pertama ialah rezeki dengan makna mantufi'a, barang yang dia ambil munafaat akan dia, yang dia ambil gunakan akan dia. Itu rezeki. Yang kita boleh makan, yang kita boleh naik, yang kita boleh kenderaan, itu rezeki. Adapun yang bukit-bukit ni bukan. Ataupun yang dalam bank ni bukan kita. Bukan rezeki kita lagi tu. Rezeki kita yang kita dapat ambil manfaat dengan dia. Itu rezeki. Ini kata satu setengah ulama. Kalau gitu rezeki kita, hak kita lah, ia tak akan pergi kepada orang lain. Itu rezeki. Yang ni tak ada bertambah, tak kurang. Rezeki kalau dimaknakan mantufi' barang yang diambil manfaat. Mantufi'a bihi, barang yang diambil manfaat dengan dia, dengan barang. Ni kalau kita berlaku makna rezeki itu dengan makna mantufi'a. Dan kata setengah ulama pula rezeki ini dengan makna mamulika. Mamulika sawa'un untufi'a bihi amla. Mamulika, bagai yang dimilikkan dia. Sama ada barang yang dimiliki itu saat itu, barang yang boleh ambil manfaat dengan dia, atau amla, atau tidak. Itu rezeki juga. Macam kita ada harta. Ada berapa ekar hartamu? Jawabnya ada 50 ekar. Jawabnya ada 100 ekar. Pitihmu ada banyak mana dalam bank? Ada 10 juta, 20 juta, 30 juta pitih dalam bank. Kalau kita pakai rezeki dengan mana mamulika, dia pitih dalam bank itu hak kita, rezeki kita. Tetapi kalaulah kita maknakan rezeki dengan makna mantufi'ah, barang dia ambil manfaat dengan dia, makna duit dalam bank bukan rezeki kita. Rezeki kita yang selalu kita ambil boleh guna. Ambil guna dia. Itu rezeki kita. Guna nisbah dunia dan guna nisbah akhirat. Nisbah dunia kita guna untuk makan, untuk beli kereta, untuk naik tu naik ni. Nisbah akhirat kita bagi bantu buat masjid, buat madrasah, buat pondok-pondok, buat macam tu. Itulah dikatakan hak kita. Kalaulah kita maknakan rezeki dengan makna mantufi'a bihi. Kalau kita kata mamulika, tak apa, masuk semua. Sama ada yang mendapat ambil manfaat dengan dia ataupun belum dapat manfaat dengan dia. Semacam duit dalam bank. Maka kita tilik di sininya, hak yang sebenarnya mantufi'atulah rezeki kita. Barang yang dapat kita ambil manfaat dengan dia. Ada kereta boleh naik, ada motor boleh naik, ada duit simpan dalam bank, bawa keluar buat sumbangan, waktu buat ni. Itu hak kita.
Adapun hak dalam bank bukan hak kita. Apabila kita dah meninggal, kita dah mati, maka hari itu jugalah dibahagikan pesaka. Tu walaupun kita bersumpah-sumpah, aku tak bagi pesaka kepada itu sekian. Begitu sekalipun, masalah pesaka dipindahkan dengan tidak ada izin ampunnya harta. Apabila mati, terpindah dengan sendiri. Tak apalah, baik situ tu. Tu dibahaskan rezeki sikit. Maka apabila membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, apa na'udzubillah, yakni aku pohongkan di kau bahawa engkau lindungkan dan engkau peliharakan daku daripada fitnah syaitan yang kena rejam. Apa kena rejam? Yakni kena kutuk. Kena kutuk, apa kena kutuk? Kena jauh daripada rahmat Allah. Tu kena kutuk, kena jauh dari rahmat Allah. Tu baca yang tu. Dan apabila dibacanya seorang Bismillahirrahmanirrahim, maka maknanya Bismillahirrahmanirrahim, aku minta tolong dengan nama engkau ya Allah pada tiap-tiap sesuatu pekerjaanku. Ialah yang punya ilmu lembut. Pekerjaan tu. Pekerjaan mana? Ialah pekerjaanku yang mempunyai lemah lembut, yang ada beraluh, yang diamatikan oleh syarak, lagi mempunyai kasih sayang atas segala makhluk tu. Pekerjaan tadi yang punya lemah lembut, lagi mempunyai kasih sayang. Pekerjaan tu apa punyai? Ada. Masa kita panggil ada. Lagi mempunyai, lagi ada kasih sayang atas segala makhluk. Dengan memberi rezeki, itu dia. Mempunyai kasih sayang atas segala makhluk. Dengan memberi rezeki, lagi kasih sayang akan segala hamba-Nya hamba Allah yang mukmin. Kasih sayang atas segala makhluk dengan memberi rezeki. Ini tafsirkan makna Ar-Rahman tu. Tafsir makna Ar-Rahman tu, mempunyai kasih sayang atas segala makhluk. Kasih sayang dengan memberi rezeki, lagi kasih sayang akan segala hamba-Nya hamba Allah yang mukminin. Itu tafsir pada Ar-Rahim. Tafsir pada Ar-Rahim. Dan apabila membaca Fatihah hingga akhir Fatihah, maknanya segala puji bagi Allah. Maknanya mana Fatihah? Segala puji bagi Allah. Allah mana? Tuhan yang tiada menjadikan daku. Tuhan yang tiada menjadikan daku daripada orang yang dimurkakan. Tuhan yang tiada menjadikan daku daripada, yakni termasuk di dalam orang yang dimurkakan. Tuhan yang menjadikan daku daripada orang yang dimurkakan. Apa? Tuhan yang tiada menjadikan daku, dia menjadi termasuk dalam orang yang dimurkakan, yang dimarahkan. Murka ni marah, dia marah murih sama tu. Dan orang yang dustakan, siapa dia yang dusta? Iaitu orang yang dustakan tu Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan orang Nasrani. Dia dusta. Apa? Tu hak kita nak itu. Kita nak baca Fatihah. Maksudnya mudah-mudah ya. Ya rajak ke makna maksudnya ni. Tu. Satu, minta Allah Ta'ala jangan menjadikan daripada orang yang dimurkakan. Mana? Ghairil maghdubi alaihim. Minta jangan jadi dalam golongan tu. Dan orang yang didustakan, siapa dia dusta? Iaitu Yahudi dan Nasrani. Iaitu orang yang dimurkakan dan orang yang didustakan, dua. Iaitu orang yang dimurkakan dan orang yang didustakan tu Yahudi, orang Yahudi, dan Nasrani, orang Nasrani.
tetapi dijadikan daku di atas jalan anbiya dan syuhada dan siddiqin. Manakah? Hak mana? Tu dalam ayat siratal ladzina an'amta alaihim. Ada. Siratal ladzina an'amta alaihim itulah minta Allah Taala menjadikan beri nikmat jalan bagi orang yang setelah Allah engkau sudah beri nikmat di atas mereka itu. Siapa dia? Minas siddiqi wasyuhada wassalihin. Tu jalan dia. Tetapi dijadikan daku ni di atas jalan anbiya, nabi-nabi, dan syuhada, orang mati syahid, dan siddiqin, dan orang yang sangat tak benar. Apa? Iaitu wali-wali. Dan apabila engkau rokok, maka fikir di dalam diri engkau. Maka apabila engkau rokok, maka fikir dalam diri engkau, maka seolah-olah engkau berkata, hei Tuhanku, bahwasanya aku ni merendahkan diriku, diriku tu, bahwasa aku merendahkan diriku antara hadapanmu, dan aku datang dengan diri engkau, aku datang dengan diriku yang asi ini, yang berdosa ini. Ini doa. Dan aku datang dengan diriku yang asi ini, yang berdosa ini. Datang kepadamu, dan mengikut diriku yang banyak jinayah, yang banyak dosa. Dan mengikut diriku pula yang banyak dosa, yang jinayah, yang banyak dosa, bagi mengikut bagi azamah engkau, bagi kebesaran engkau, mudah-mudahan engkau ampuni akan daku. Jadi kerokok, Masya Allah, payah sungguh semayang ni. Semayang ni payah. Pasal rupanya dak bunyi gedung-gedung, tak ada kena kecek kau ni. Ada semayang dak dia gitu. Deg-deng dia gitu. Ni cara kita tak ada duk amal benda-benda lapis, benda-benda hak tak comel, tak patut dah. Pun semayang tak kosong dah. Kalau kita main disco ni, tak kena kecek tu. Ni, payah semayang ni. Tengok je royak dalam kitab ni memang payah lah. Sebab ni banyak kita berdoa atau istighfar. Selesai dah semayang, banyak istighfar pada Allah. Tu. Dan dibacanya seorang di dalam rokok, Subhana rabbil azim wa bihamdih. Subhanal azim wa bihamdih. Maknanya, Maha suci Tuhanku, aku merendahkan diriku bagi Tuhan yang azim. Aku merendahkan diriku bagi Tuhan yang azim, dan Maula yang karim. Apa Maula? Yakni pemerintah sekalian alam. Maula tuanglah pemerintah sekalian alam, yang karim, yang maha mulia. Kemudian engkau angkatkan kepalamu kepada i'tidal pula, dan mengucap sami Allahu liman hamidah. Maknanya mana sami Allah liman hamidah, yakni makna di atas jalan maksud, bukan makna di atas jalan terjemahkan bahasa, bukan. Maknanya makna sami Allah liman hamidah, yakni di atas jalan maksud. Makna dengan jalan maksud bagi sami Allah apa? Telah mengampuni Allah Ta'ala bagi orang yang telah mengampuni Allah Ta'ala bagi orang yang mengenal akan dia dan mengerjakan taat akan Allah.
Orang yang pun yang mengata akan dia. Gitu. Mengata bukan mengenuh. Telah mengampuni Allah Ta'ala bagi orang yang mengata akan dia, akan sami Allahu liman hamidah. Yang mengata, yakni yang berkata. Yang mengatakan dia, yang berkata akan dia, akan sami Allahu liman hamidah, dan mengerjakan taat akan dekat Allah. Dan mengerjakan taat akan dekat Allah. Kemudian mengucap Rabbana lakal hamd. Makna mengucap Rabbana lakal hamd, Tuhan kami, yakni hei Tuhan kami, bagimu segala kepujian. Hei Tuhan kami, bagimu segala kepujian, kerana Engkau yang memberi taufik akan kami. Kerana Engkau yang memberi taufik akan kami, bagi ini, bagi ini, yakni bagi segala perbuatan dalam semayang ini. Bagi ini, bagi segala perbuatan dalam semayang ini. Nak itu. Karena Engkau yang memberi taufik, memberi kekuasaan atas semayang ni akan kami, bagi ini, bagi segala perbuatan di dalam semayang ini. Kemudian maka Engkau sujud. Maknanya sujud ni, aku cenderungkan diriku dengan zalil, dengan pandang hina. Dengan zalil, dengan pandang hina. Tu zalil. Dan menyerahkan diriku kepadamu. Dan menyerahkan diriku kepadamu. Engkau yang punya karam. Engkau bermula, engkaulah yang mempunyai karam, mempunyai kemuliaan. Mubtada engkau. Antal karim dah. Engkau yang punya karam, mana bermula engkaulah, yakni Allah yang mempunyai karam, yang ada karam, ada kemuliaan. Dan ampun, atau ada kata karam. Antara ketika kalam, engkau yang mempunyai, yang ada ampun, yakni keampunan. Ampun tu keampunan. Dan apabila engkau duduk antara dua sujud, mengucap, maka mengucap Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tambah sikit wahdini. Tengok makna lagi ke datang dia ada sebut, tapi lafaz tidak ada. Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni wahdini. Nama situ wahdini wa'afini wa'fu anni. Maknanya ampunkan daku, hei Tuhanku, ampunkan daku. Belakang dah. Ampunkan daku, hei Tuhanku. Yang balik belakang. Ampunkan daku, hei Tuhanku, akan kesalahanku, dan kasihani olehmu akan hamba-Mu yang khati'ah, yang salah dan berdosa. Dan kasihani olehmu akan hamba-Mu, akan hamba-Mu yang khati'ah. Apa khati'ah? Yang salah dan yang berdosa. Yang salah dan yang berdosa. Dan beri rezekikan olehmu, dan beri rezekikan olehmu akan daku, tu mana warzuqni. Dan jabarkan dhaifku. Apa jabar? Ini tampunkan. Tampunkan atau tempelkan dhaifku, yakni kekuranganku pada ibadat. Jabarkan dhaifku, yakni tampunkan, tempelkan dhaifku, yakni kekuranganku pada ibadat. Kekuranganku pada ibadat. Dan tunjuki akan dia, yakni akan daku. Dan tunjukikan dia ni akan daku.
akan jalan yang sebenar. Akan jalan sebenar. Apa tunjukkan dia akan jalan sebenar? Yakni kekalkan olehmu akan daku ini dalam pertunjuk. Itu makna tunjuk akan dia akan jalan sebenar, yakni kekalkan olehmu akan daku ini dalam pertunjuk. Dalam pertunjuk kan jalan yang sebenar. Dan afiat akan daku. Afiat, selamat akan daku. Apa afiat? Yakni jauh daripada penyakit. Itu afiat. Afiat ni jauh daripada penyakit. Dan maafkan daripada aku. Maafkan daripada aku, yakni daripada kesalahan. Ada itu. Dan maafkan daripada aku, yakni daripada kesalahan. Itu maaf. Afiat ni mana jauh daripada penyakit, selamat. Selamat daripada awal hingga sampai akhir. Tu selamat dari awal sampai akhir, tak pernah kena penyakit. Itu afiat. Kalau selamat ni jadi sebelum itu dia dah kena penyakit, kemudian selamat. Itu selamat. Kalau afiat ni, lurah afiat bahasa Arab, selamat pada awal. Daripada mula lagi dia tak pernah kena sakit. Tu nak afiat akan daku. Dan maafkan daripada aku, yakni daripada segala kesalahan. Daripada segala kesalahanku. Maka apabila engkau duduk tasyahud dan membaca tahiyat, maka engkau baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Nah, tu lillah itu. Suka Quran mat tabi'i, bukan tu lillah. Bukan. Banyak tersilap dah. Tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Bukan tu lillah, tu lillah. Gitu. Maknanya kekal kerajaan selamanya itu bagi Allah. Ini makna maksud ni. Kekal kerajaan selamanya itu, selama kekal kerajaan ni bagi Allah. Allah mana? Yang mempunyai sembahyang yang 5 waktu. Tiada sayogianya, tiada patutnya dan tiada bagusnya bahawa disembahyangkan malaikat baginya, bagi Allah, yakni kerana Allah. Ini makna maksud ni. Kerana Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejahtera atasmu ya Rasulullah, seperti engkau sampaikan pesuruh Tuhan engkau, dan akan nasihat bagi umat engkau, wa rahmatullah dan ridwan bagimu. Wa rahmatullah dan ridwan dan keridaan bagimu ya Rasulullah. Wajib. Itu dia. Rahmat Allah dan ridwan bagimu dan keridaan Allah bagimu tu. Siapa mu sini? Yakni Rasulullah. Wajib. Dan barakat atasmu dan atas ahlimu. Wajib juga ni. Barakat atasmu dan atas ahlimu. Yakni bagi segala isi rumahmu. Assalamualaikum. Maka di Yaman ada seorang ulama. Tiap-tiap kali ia semayang, apabila ia kata Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, maka Rasulullah jawab salamnya, wa alaikumussalam, wa alaikassalam. Ada orang yang ulama Yaman seorang. Kadang-kadang siapa makmum dengar. Makmum ketika semayang tu dia baca ni, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika dia kata itu, Rasulullah jawab salam dia, wa alaikassalam. Kadang-kadangnya makmum yang semayang sekali dengan dia tu dapat dengar suara Rasulullah. Di Yaman ada di Hadraul Maut. Nah, maka di situ begitu pergi ziarah lah makam dia tu. Makam waliullah, ulama yang sembahyang apabila tiap-tiap kali ia baca tahiyat Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Rasulullah jawab salam dia.
Bukan kadang-kadang bukan setakat dia, bukan dia sahaja yang dengarnya. Makmum yang sembahyang dengan dia pun dapat dengar salam Rasulullah. Jawab salam Rasulullah. Karena assalamualaikum kat situ kita bagi salam pada Rasulullah. Bagi salam pada Rasulullah. Nah, selamat di atas engkau ya ayuhan nabi, hei nabi, wa rahmatullah, dan rahmat Allah dan barakatnya, barakat Allah Taala tu. Tu dia weh. Tu semayang besar tak besarnya. Hak kita ni sampai mati tapi tak jawab lagi. Sampai mati. Bahkannya kita ni belah tak belahnya tak penuh tengok Rasulullah. Walaupun dalam mimpi. Jaga tu mah telah dah tak nampak dah ni. Mimpi biasa tengok Rasulullah. Rasulullah wajah cantik macam mana, macam mana, tu. Maka semua tu benda harus tu mimpi jumpa Rasulullah. Nah, maka ada satu pelajar Bangkok hari tu. Bagi tanya Habib Umar. Habib, saya cinta nak tengok Rasulullah. Buat macam mana Habib? Habib pun tengok dia. Ya. Habib tengok dia. Kalau kamu hendak jumpa Rasulullah, satu, buatlah kerja yang Rasulullah kasih. Buatkanlah kerja yang Rasulullah kasih. Apa kerja Rasulullah kasih? Ialah ad-da'wah. Buat dakwah. Maka dakwah ni banyak pasing, banyak bagai. Ada tempat-tempat ni dakwah tabligh. Tu dakwah tabligh terkesan tepat. Tapi tu pun dakwah tabligh tu kadang-kadang belum lagi mereka jumpa dengan Nabi. Belum lagi mereka jumpa dengan Rasulullah. Tapi kalau kamu dah jumpa Rasulullah, buat 3 amalan ni. Apa nak ayat ni? Nah, satu, meniat hati kamu, aku nak kerja dakwah. Dakwah ni maka seru orang buat baik tu dakwah. Seru orang buat baik. Nampak orang ni tak karut, nampak orang ni macam tak berjuruh, tak baik. Macam mandi dia saat ni tu membukakan aurat, membukakan pusat, membukakan lutut. Kalau tutup bagus tu. Tu dakwah. Bukan nanti pergi 44 bulan. Itu cartik dia. Tartik orang kat sini yang tak ada mengaji dia pergi keluar. Kita orang mengaji tak kena pergi lagi. Gitu kan. Boleh setiap masa dakwah ni. Ada kerja ad-dakwah. Puas hati kamu tu sanggup kerja ad-dakwah. Bagi tahu kepada ajak orang buat baik tu kena ada. Satu, yang kedua, kamu rajin ke selawat atas Nabi. Rajin selawat atas Nabi. Yang ketiga, kamu rajin ke berdoa dengan Allah Ta'ala supaya kamu dapat lihat Rasulullah belum kamu mati. Karena orang yang dapat lihat wajah Rasulullah di atas dunia, dia akan jumpa di akhirat nanti. Nabi dah jamin. Siapa dia lihat aku dalam dunia, akhirat aku nak saksi bahawa aku akan syafaat dia. Ni dah, ni hanya kita takut ni, kita semayang, puasa, serba-serbi ibadat kita mengerjakan. Tapi belum lagi kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum kita berjumpa, belum kita mimpi. Kenapa? Kerana kita malah selawatkan Nabi satu. Yang kedua, malah berdoa jumpa dengan dia. Nah, yang ketiga, dakwah tak ada juga. Lalu tu payah. Bagi mereka yang nak ni, kadang-kadang dia mari ketika kita selawat dia. Selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika rasulika nabi wa ala alihi wassallam wa sallim. Duk baca aja dia mari. Boleh tengok wajah Rasulullah. Tak ada harga. Kemudian bagi siapa tak dapat tengok wajah Allah, wajah Rasulullah, tu dunia akhirat susah sikit. Susah sikit akhirat esok kerana Nabi dah kata wailul liman lam yarani yaumul qiyamah. Celakalah bagi mereka yang tak pernah tengok aku pada hari kiamat. Kemudian orang hendak jumpa Nabi di hari kiamat, hari akhirat, mesti dia berjumpa di dunia ni, hak ni
100%. 100%, 1,000,000% dia akan jumpa Nabi di akhirat. Akan tapi di atas dunia, kalaulah kita belum lagi tengok wajah Rasulullah, belum lagi kita jumpa dengan Rasulullah, akhirat tu duk baina-baina, antara-antara. Ingat baik, benda boleh usaha, benda boleh usaha. Kalau kamu hendak tengok Rasulullah atas muka, atas wajah yang cantik, kamu jagalah matamu daripada melihat maksiat-maksiat yang mentupukan mata kamu daripada wajah Rasulullah. Tu. Itu penting sangat tu. Rasulullah janguk. Janguk Rasulullah, janguk. Muka manis. Tu muka manis. Kemudian kalaulah kita mimpi jumpa Rasulullah, Rasulullah tu warna hitam masamanya. Kita tengok dia warna hitam, warna gelap, maka ini bukan Rasulullah gelap, kita tu gelap. Karena Rasulullah tu jadi cermin bagi kita. Ini benda boleh, benda harus. Tu dia, sukalah benda ni, bukan benda halah-halah dak. Benda besar, tapi kamu kena rajin solawat. Selawat ke Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Ada seorang pelajar di Yaman itu, dia titih Rasulullah juga, nama Habib Mujtabah. Sebut nama tak apa dia. Dia orang yang baik. Masa dia belajar tu umur 13 tahun. Dia boleh belajar 13 tahun. Dia orang pelajar yang suka hafal, suka menghafal, suka baca-baca macam ni. Dia tak gaduh dengan orang. Dia boleh belajar, tiap-tiap malam dia naik atas sutuh. Baca surah dia. Tiap-tiap malam dia jumpa dengan Nabi. Tiap-tiap malam jumpa Nabi. Tapi guru tu bijak lagi. Guru tu masa tu menantu Habib Umar, Hafizahullah. Guru dia. Maka guru dia bagi tahu dah pelajar semua, buat pelajar-pelajar semua. Ada dalam kalangan pelajar-pelajar ni seorang yang jumpa dengan Nabi dan Rasulullah tiap-tiap malam. Maka tilik-tilik siapa? Tengok. Dia seorang lah. Umur 13 ya. Kok kamu ni mau banyak dah. 13 ya. Tabak tu dia ngaji derah. Ngaji derah dia. Cepat dia mengaji umur 19. Umur 18, 19 tu mengajar. Ngajar orang besar-besar. Masuk abah gitu pun duk ngaji le kelas ya. Dia kecil Arab fasih. Cakap Arab tu jadi fasih. Lancar hingga bahasa Melayu tu terlupa. Dia lama duk sana, tak ada balik-balik. Dia orang Indonesia. Sekarang lah ni Habib Umar ambil dia letak ke Dar Mustafa, mengajar Dar Mustafa. Ni karena dalam pelajaran, dalam pengajian dia tu sentiasa jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cepat sangat dia boleh ilmu. Kamu ni kena nak berambak sokmu. Salah tak berambak siap. Semaya sunat pun nak tengok sokmu. Salah tak tengok siap. Kena ritah dia berak habis. Tak nak jumpa Rasulullah. Ngapa Allah payah jumpa dah. Jumpa Rasulullah. Tu. Ni lah ni cerita ni sahabat ni bukan mudah-mudah ni. Assalam ni nah. Habis. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Wallahu alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Rabb
Rabbi salli alaihi wasallim. Subhanallah, subhanakallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.